dia baca bismillah doa. Dan inilah yang berlaku kepada sebahagian ustaz yang pergi mengaji tempat dia mengaji. Dia mengaji di Indonesia ada tempat lagu tu, dia balik lagu tu. Dia mengaji di Jordan tempat lagu tu, dia balik lagu tu. Kalau dia nak beramal seorang dia tak apa, tapi dia berkeliling orang. Seorang ayah mai jumpa saya, dia susah hati, anak dia mengaji Kuala Lumpur lah, bukan mengaji luar negara pun. Anak dia mengaji bahagian hukum agama di Kuala Lumpur, balik cuti. Ayah tu lebih semayang di surau. Jadi orang tahu kata anak dia mengaji universiti bidang agama, orang suruh anak dia jadi imam maghrib ke insya saya tak pasti. Habis sembahyang anak dia bagi tazkirah. Dia kata kalau Rasulullah hidup zaman sekarang, Rasulullah akan marah kat tuan-tuan semua. Pasal apa Rasulullah marah? Pasal tuan-tuan zikir derah. Rasulullah zikir pelan macam dia hidup zaman Rasulullah. Dia kata Rasulullah zikir pelan saja. Memang kalau kita pergi Mekah Madinah zikir pelan, bagi salam zikir masing-masing. Tempat kita teraduk zikir derah pun setengah sebahagian keluar balik zikir pelan dengan tu imam untuk bilal. Kita boleh zikir panjang lepas sembahyang tu tumpang tu imam lah. Tiba-tiba tu imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk diam zikir pelan-pelan subhanallah subhanallah alhamdulillah balik cerah belakang. Pasal zikir darah tu menyebabkan kita semangat sama-sama zikir. Kalau buat duk larang, dilarang zikir darah di dalam masjid ini, cerah. Tera duk zikir darah baca Fatihah lepas Jumaat tu pun sekerat masjid keluar. Tambah tu imam bagi salam duk diam. Tu imam kata zikir masing-masing lah. Saya pelan, darah bid'ah. Apa zikir masing-masing? Pakai tak zikir dah. Banyak yang tak zikir. Ada 90 orang kalau zikir darah, mungkin yang zikir darah tu 50 balik 50. Main tu imam kata zikir pelan masing-masing, lekat 10 lah, 90 yang balik. Jadi suasana di sini zikir darah boleh kata boleh, ulama selisih pendapat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Kita ambil pendapat boleh. Begitu juga yang lain-lain. Jadi perselisihan dalam bismillah, perselisihan dalam wuduk, perselisihan dalam zikir darah pelan, perselisihan dalam baca qunut tak baca qunut, wujud sejak zaman dulu, diwujudkan kembali oleh orang belakang ini. Zaman dulu tutup guru kita mengaji di Mekah, balik sebar elok. Hari ini ada yang balik menyalahkan amalan yang telah diamalkan secara tradisi, yang disebarkan dalam handphone kita. Baik musim Maulid Rasul ni duk berkeliling sambut Maulid ni bid'ah kah salah? Boleh kata boleh, tiap-tiap tahun lah ni pun musim Maulid, tumbul satu golongan bid'ah sambut Maulid. Tak boleh, bid'ah, setiap bid'ah tu sesat, setiap masuk neraka. Menyalahkan dan menyesatkan orang yang sambut Maulid. Main musim raya, cara raya pula ziarah kubur raya tak boleh. Dalam duk tak boleh tu pun, dalam duk boleh tu pun ramai dah tak pergi ziarah kubur. Ziarah kubur hari lain kita tapi bukan budaya kita. Hari ni hari Sabtu tapi kemarin hari Jumaat pun tapi kita nak pergi kubur tak ada. Lebih-lebih kubur tu jauh pada tempat kita. Hatta satu qaryah kita pun kita tak pergi. Padahal ziarah kubur ni bagus kalau boleh hari-hari tak apa. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazurha fa inna tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur ni ingatkan akhirat. Kita pergi ziarah kubur. Saya sekarang mai ziarah penghuni kubur yang dah mati, dia dah tak ada bangkit pada kubur untuk beramal macam saya. Sebelum saya duduk tempat macam dia, saya jadi bekal balik nak hidup amal ibadat, bagi banyak bekal. Esok saya masuk kubur, saya masuk dengan bekal yang berharga. Bekal itu ialah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tambah takwa kita saya, iaitu melaksanakan perintah Allah banyak-banyak, jauhi larangan Allah sungguh-sungguh, supaya bila saya sampai tempat lagu ni, saya sudah masuk dengan membawa pahala yang banyak. Kita pergi ziarah kubur jadi pengajaran kat kita. Tu kalau kubur orang biasa. Kalau kubur tutup guru, alim ulama, kubur para anbiya, kubur Nabi SAW, bertambah satu benda lagi kata Imam Ghazali, bertambah keberkatan, kebaikan.
Sehingga kan Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, ziyaratu quburis salihin mustahabbatun li ajli at-tabarruk wal i'tibar. Menziarahi kubur orang baik-baik ini hukum dia sunat untuk mengambil pengajaran dan untuk mendapatkan keberkatan dan mengambil pengajaran. Budaya ziarah kubur ni di negara Mesir ada, di Yaman banyak, di Indonesia ada, di Malaysia pun. Di Malaysia orang ziarah kubur hanya raya puasa, raya haji, hari lain tak banyak. Kampung saya tu kalau hari Jumaat adalah seorang ataupun dua orang hamba Allah yang mai ziarah kubur, hal lain tak mai. Kita pergi ziarah kubur kalau ada orang jiran kita mati, kita tumpah orang suruh mayat pergi kubur, kita pun pergi suruh mayat, ikut mayat. Bila orang kambuh sementara nak kambuh tanah, kita dan lah pergi bagi salam kat kubur mak kita, ayah kita, baca Fatihah sepatah doakan mereka. Kalau tak ada jiran kita mati, orang tak usung pergi kubur, kita sendiri saja-saja nak pergi, payah jumpa. Padahal hari Jumaat hari cukup baik ziarah kubur. Hari Jumaat kita tak kalau pergi pekan Jumaat, Kelang Kecil lah, Tok Jalai lah, Kampung Berjaya lah, pergi main lah. Oh beli lauk kubur tapi takut hantu kubur lah, tak berani. Hari lain kita tak pergi kubur, maka budaya kita dulu-dulu, kebiasaan kita dulu-dulu ziarah kubur 2 hari raya. Lepas sembahyang raya pergi kubur. Berkeluar dalam WhatsApp kita klip video bila main time raya. Ziarah kubur hari raya adalah terlarang, kerana hari raya ni hari gembira. Pergi ziarah kubur sedih. Hari raya ni hari ziarah orang hidup, bermaaf-maafan. Ziarah orang mati, orang mati pergi hari lain. Kita hari lain dah tak pergi, dah takut hantu kubur. Orang lain pun tak pergi. Keluar pula fatwa, ustaz ni ceramah, ustaz ni ceramah, dia pandai pula buat pula. Ustaz negeri ni panggil ceramah, ustaz Kuala Lumpur, ustaz Perlis, ustaz Kelantan, ustaz Kedah, himpun berapa 4-5 orang ustaz tu, isunya sama. Ziarah kubur hari raya adalah tidak ada dalam syariat Allah. Hak orang ubat tu tak betul. Pakai tak pergi terus. Dah lah hari lain tak pergi, dah tunggu hari raya nak pergi. Raya puasa, raya haji, mai pula isu baru. Ziarah kubur tak boleh. Tak pergi dah. Berapa tahun dah tak pergi? 4-5 tahun dah. Hari lain orang lain tak pergi, aku tak pergi. Hari raya dia kata tak boleh juga, tak pergi terus. Selalu duduk Kuala Lumpur hari raya, balik juga raya di kampung ni tak ada balik. Balik dekat ziarah kubur, buat apa? Kubur tak boleh pergi hari raya. Celaru. Sedangkan ziarah kubur ni boleh 24 jam siang malam bila-bila masa, termasuk hari raya. Ada satu kitab nama dia Kashfus Syubuhat, karangan Syekh Mahmud Hasan Rabi', kalau tak silap. Dia mendatangkan satu asar di dalam kitab Majma'uz Zawaid yang berbunyi al-khuruju ilal jabbanati fil idaini minas sunnah. Al-jabbanah ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai kubur. Keluar ke tanah perkuburan pada 2 hari raya itu adalah antara amalan sunnah. Kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi daripada kenyataan itu, maka ziarah kubur bukan satu perkara yang terlarang pada 2 hari raya, bahkan ada ulama kata sunnah. Hadis itu disebut dalam kitab Majma'uz Zawaid karangan Syekh Nuruddin Al-Haythami. Dan benda yang sama saya sebut hari ni, nanti raya esok keluarlah isu tu. Seperti mana bulan ni muncul isu boleh sambut maulud, tak boleh sambut maulud, akan muncul isu. Jadi masalah perselisihan pendapat itu ada semenjak zaman sebelum Nabi SAW sampai kiamat. Perselisihan pendapat sudah ada di dalam Al-Quran sebelum wujud di zaman Nabi SAW, sebelum wujud lebih banyak di zaman kita sekarang. Tapi perselisihan itu ada berbentuk akidah, ada berbentuk ibadah, berbentuk furu', ada usul, ada furu'. Perselisihan dalam bab akidah yang tu tak boleh. Kita kata Allah Ta'ala Maha Esa, Nasrani kata Tuhan ada 3, tu tak betul. Akidah
menyeleweng sungguh. Tapi perselisihan dalam nak baca qunut tak baca qunut ketika sembahyang subuh, yang tu perkara kecil. Nak baca Yasin malam Jumaat kan, nak baca surah Kahfi malam Jumaat, perkara kecil. Baca dua-dua lagi bagus. Ni dia kata baca Yasin malam Jumaat salah, bid'ah. Rasulullah tak pernah baca Yasin malam Jumaat. Malam Jumaat kena baca surah Kahfi. Hak Yasin pun tak ramai, Kahfi lagi cerah. Yasin 2 kali menyengguk pun habis, panggung tak habis lagi. Kahfi 4 kali, Kahfi banyak. Jadi perselisihan perkara kecil sudah berlaku di zaman para anbiya, bahkan di kalangan para nabi. Disebutkan dalam suratul Anbiya bagaimana Nabi Daud alaihi salatu wassalam didatangi oleh seorang lelaki. Nabi Daud mereka kata apa? Orang lelaki tu mereka kata apa kepada Nabi Daud? Saya tanam pokok di atas sebidang tanah, duklah jaga elok-elok ada pokok tu. Bila pokok tu dah besar agak beberapa bulan, beberapa lama, kawan seorang tu bila kambing tak jaga, dia lepas kambing dia. Kambing dia makan habis daun pokok saya. Kebun yang saya usahakan sekian bulan, sekian lama, pokok pun dah agak tinggi, cekah tak ada apa. Pasal apa? Kambing hamba Allah tu main telan habis. Dia pergi mengadu kat Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud kata, habang kat tukir kambing, hang kena bayar ganti rugi. Hang bela kambing pandai, tapi hang lepas pergi makan pokok orang, Jahannam rosak habis, rugi habis tukir pokok tu. Hang kena bayar ganti rugi. Banyak mana dia tuntut, kena bayar banyak tu. Isu yang sama diadukan kepada Nabi Sulaiman selepas itu. Pergi ceritakan Nabi Sulaiman isu yang sama. Nabi Sulaiman alaihissalam jawab bercanggah dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ni ayah, Nabi Sulaiman anak. Nabi Sulaiman kata tak perlu minta ganti rugi kepada pemilik kambing. Penyelesaian dia tukar. Tukir kebun bagi kebun dia kat tukir kambing. Tukir kambing bagi kambing dia kat tukir kebun. Kalau kebun kemarin ni dibelah, ditanam pokok, dibelah 6 bulan, suruh tukir kambing ambil kebun tu, tanam pokok yang sama, belah 6 bulan juga. Apabila pokok dia dah besar sama dengan hak dimakan kemarin, tukar balik. Tukir kambing balik, bagi kebun balik kat tukir kebun, tukir kambing ambil balik kambing dia. Jadi kembali seperti asal kemarin. Dia tanam pokok 6 bulan tinggi tu, tiba-tiba Jahannam, dia bagi kawan tu tanam balik 6 bulan sampai tinggi tu, betul ambil balik, jadi elok macam yang sebelumnya. Ketika fatwa yang dikeluarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam bercanggah dengan ayahnya, Quran kata fafahamnaha Sulaiman, kami bagi faham perkara itu kepada Nabi Sulaiman. Maksudnya fatwa Nabi Sulaiman ni lebih disukai daripada fatwa Nabi Daud. Tapi Quran tak kata Nabi Daud ni tak betul. Nabi Daud ni kalau fatwa bid'ah, sesat, menyesatkan. Tak. Quran kata wa kullan ataina hukman wa ilma, kedua-duanya kami beri kebijaksanaan dan ilmu. Dua-dua betul sebenarnya. Tapi hak lebih tepat lagi hak nombor 2 ni. Dia lebih faham lagi. Kalau bagi duit habis gitu aja. Kalau buat kebun bagi jadi macam kemarin hak asal, dia akan lihat kebun dia juga hidup elok macam mana sebelum Jahannam hari itu. Kullan ataina hukma wa ilma. Daripada ayat dan kisah ini ulama kata perselisihan pendapat dalam perkara furu', dalam perkara kecil, dalam perkara hukum hakam
sudah berlaku dan Allah mengiktiraf pendapat kedua-duanya. Namun Nabi Daud walaupun dalam bab tu dia kurang berbanding dengan kedua-duanya tepat, cuma kurang lagi daripada nombor 2, tapi Nabi Daud dapat yang satu yang lain. Burung-burung bertasbih bersama Nabi Daud. Nabi Daud dapat melembutkan besi yang keras. Nabi Daud dia boleh kepakaran dalam bidang yang lain. Jadi masing-masing betul dalam mengeluarkan kenyataan itu. Maka daripada ayat Quran itu ulama kata perselisihan dalam masalah cabang, dalam masalah hukum hakam ibadat sudah ada dalam Al-Quran, dan ketika Allah nak cerita perselisihan itu, Allah tidak menyatakan satu betul satu sesat, satu betul satu bid'ah, tapi Allah Ta'ala kata dua-dua betul, cuma hak kedua lebih betul. Sama dengan selisih Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hanbali. Nak baca usolli darah kan, nak baca tak baca usolli, ulama berselisih. Jumhur ulama kata sunat sebut usolli. Jumhur mana kebanyakan ulama kata sunat membaca usolli. Golongan yang tak beri dia kata Rasulullah tak pernah baca usolli, khulafa rasyidin tak pernah baca usolli. Usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya. Cuba cari dalam Quran hadis, tak jumpa. Kita nak ikut Quran hadis saja. Ikut Quran hadis sebenarnya salah. Pasal apa salah? Kerana Quran hadis suruh ikut ulama. Sebab itu dalam istilah ulama, Quran, hadis, ijma', qiyas. Kena ikut empat-empat ni, bukan ikut dua saja. Ikut Quran, ikut hadis, ikut Quran, ikut hadis. Kalau dia kata aku nak ikut dalam Quran dengan dalam hadis, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, aku tak mau ikut, tak mau pakai, tak mau ikut. Kita tanya, makan mu'tan nak? Makan. Mana ayat Quran dengan hadis kata harus makan buah mu'tan, harus makan buah durian? Tak jumpa sampai ke sun. Mana ayat Quran hadis kata tak boleh hirup ayam ketum? Mana nak ada ayam ketum dalam Quran? Maka kena ada ijma' qiyas, ijma' ulama, qiyas ulama. Ulama yang mengkiaskan, meniru satu isu yang wujud dengan apa yang ada dalam Quran hadis. Kalau nak ambil dalam Quran hadis saja, seorang anak boleh tendang mak dia, boleh tumbuk mak dia. Pasal apa? Dalam Quran tak ada ayat Quran kata haram tendang mak, tendang pak. Yang ada fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata kat mak kamu, mana apa bajaru, aku bosan. Mak kata, cik pergi kedai Zat, beli bawang habis tak mau pergi mak pergi sendiri. Ayah kata pergi mandi tak mandi lagi, tak mau. Dia kata tak mau, dia kata sesuatu itu, kata ulama, menyakitkan hati mak dan ayah. Kalau dia tumbuk mak dia, dia tendang ayah dia, menyakitkan hati, menyakitkan tempat kena tumbuk. Maka kalau kata haram, berdosa, tumbuk dan tendang lagi-lagi haram, dikiaskan sedemikian. Jadi ada hukum dia petik daripada lafaz ayat Quran dan hadis, ada hukum dipetik daripada kefahaman yang terkandung dalam Quran hadis. Kefahaman tu main mana? Kefahaman ulama mujtahid, bukan kefahaman kita. Maka kita dapati bahawasanya orang yang kata mai kita ikut Quran sunnah betul dan bagus, tapi kurang tepat kalau ikut Quran sunnah saja. Takut kita faham cara kita, bukan faham cara ulama. Quran sunnah kena ikut, ulama kena ikut. Jadi ada ayat Quran suruh ikut Quran, ada ayat Quran suruh ikut hadis, ayat Quran suruh ikut ulama. Ayat Quran suruh ikut Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling tepat, paling betul. Ayat Quran suruh ikut hadis, wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa Rasulullah buat, kamu ambil. Apa Rasulullah datangkan, kamu ambil. Ayat Quran suruh ikut ulama, fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat Quran suruh ikut ulama. Pagi Jumaat tu imam baca wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. A'immatan yahdun, imam-imam yang membawa petunjuk, ikutan dia kadang imam. Sebab itu kita nak ikut Quran hadis, kita ikut Quran hadis mengikut kefahaman Imam Syafi'i, mengikut kefahaman Imam Nawawi, mengikut kefahaman Imam Ibn Hajar, mengikut kefahaman Imam Al-Qurtubi, ikut kefahaman alim ulama, bukan kefahaman kita.
mengikut pemahaman Imam Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Al-Jalalain. Sebab itu kita nak faham Quran kena tengok tafsir ulama, kita nak faham hadis kena tengok syarah ulama, kita nak faham hukum hakam kena tengok syarah hasyiah ulama. Kerana kita bukan ulama dan kita baca belum tentu kefahaman kita betul seperti mana kefahaman ulama. Maka orang kata jom ikut Quran hadis, betul tapi kurang tepat lagi. Yang betul Quran, hadis, ijma', qiyas. Inilah 4 perkara yang disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka baca tahlil qul huwallahu ahad dikiaskan kepada baca yasin, iqra'u ala ma atakum yasin. Baca usalli fardhu zuhri, usalli fardhu maghribi, usalli fardhu isya dikiaskan kepada puasa. Lafaz puasa yang disebut oleh Nabi SAW ketika masuk dalam rumah di siang hari nak menyerok, nak sarapan pagi, tanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hal indakum syai', ada tak sesuatu makanan di rumah kita hari ni? Sayyidah Aisyah kata tak ada. Idzan fa inni sha'imun aw kama qala, kalau begitu aku berpuasa. Rasulullah SAW melafazkan niat puasa di siang hari ketika tidak ada makanan untuk baginda bersarapan. Daripada hadis itu ulama petik beberapa hukum, dan kenyataan itu di antara yang ulama yang sebut ialah Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin. Ulama kata daripada hadis ini difahami yang pertama, niat puasa sunat boleh dilakukan di siang hari. Lagi tak masuk lohor, kata ulama. Kita pagi tadi tak makan apa, tak minum, tak melakukan perkara membatalkan puasa. Lah ni kita nak niat puasa, silakan. Tapi puasa sunat. Puasa wajib, wajib niat di malam hari daripada maghrib sampai subuh. Puasa Ramadan tak ada niat pukul 8 pagi sebab dia puasa wajib. Puasa sunat lagi tak masuk lohor, boleh niat pukul 11 pagi, pukul 12 tengah hari, pukul 1 tengah hari. Silakan, dengan syarat daripada subuh sampai waktu dia niat tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kalau pagi tadi makan nasi goreng Cina lah ni nak niat puasa, nasi goreng Cina pukul 8, niat puasa pukul 9, tadi je tu saya dah makan dah. Itu hukum yang pertama yang dipetik. Yang kedua, sunat melafazkan niat. Kadang-kadang melafazkan niat puasa di siang hari pada ketika itu, maka dikiaskan niat nawaitu shauma ghadin kepada hadis itu, dikiaskan usalli fardhu maghrib kepada hadis itu. Siapa yang kias? Ulama-ulama mujtahid, bukan kita. Hari ini senang orang kata, sebahagian orang daripada kata usolli tak payah, Allahu Akbar terus. Pasal apa? Usolli itu bid'ah. Rasulullah tak buat, khulafa' rasyidin tak buat, hampa dia pergi buat. Padahal kita buat bukan pak kita aja, bukan kita buat kerana ambil tepi jalan. Ilmu tu kita ambil daripada kitab-kitab ulama besar. Imam Nawawi kata dalam kitab Majmu' wa yusannu talaffuz bin niyyah, sunat kita melafazkan niat. Sunat saja, bukan wajib. Jadi kita dapati bahawasanya perkara-perkara kecil itu ditimbulkan dan menjadi salah. Seperti masalah bismillah. Bismillah sebenarnya adalah ulama berselisih, tapi kita mazhab Syafi'i, bismillah ayat mula di dalam Fatihah. Sesiapa yang baca Fatihah tak baca bismillah, tak cukup 7 ayat, maka Fatihah dia tidak sah. Bila Fatihah tidak sah, sembahyang tidak sah. Alhamdulillah kita tak dengar orang tak baca bismillah. Kalau dia tak baca bismillah juga, yang tu mungkin pengajian dia sebegitu. Dia kata aku pergi Mekah buat haji umrah, Tok Imam tak nak baca pun, aku nak buat cara Mekah betul daripada sini. Dia tak? Habis. Dia tak tahu kata sana mazhab sana, sini mazhab sini. Baik, tu tentang baca bismillah. Satu lagi yang saya nak sebut, yang duk berlaku di sini bukan masalah tak baca bismillah, baca bismillah. Yang duk berlaku sini masalah salam lepas tasyahud akhir. Kalau kita mengaji kitab kecil-kecil lah, Hidayatus Sibyan, ada Rumi ada Jawi, karangan Syekh Al-Banjari, karangan Tuan Husin Al-Banjari, seorang ulama yang dilahirkan di Kedah. Kalau tak siap dia dilahirkan belah Sedakar ke mana tak,
kemudian dia pergi mengaji, kemudian dia buka pondok di Batu 16 Padang Lumat. Setelah dia buka pondok, ada satu isu yang tak elok, yang berselisih sikit, menyebabkan dia tinggal pondok tu kepada Tok Guru Pak Yah Junaid. Pak Yah Junaid tu nak murid dia. Kita yang main belakang, kita kata, oh ni pondok Pak Yah, sebenarnya pondok Tuan Husin, pindah ke Pak Yah. Kita main zaman belakang, kita kata ni pondok Tok Guru Pak Yah Junaid. Pak Yah Junaid tu ambil menyambung hak Tok Guru dia, Tuan Husin. Tuan Husin pergi buka di pokok Senar, pokok Senar Kepala Batas. Bila dia mati, dikebumikan mayat dia di dekat airport, kampung apa? Titi Gajah. Titi Gajah, di situ kubur dia, kubur Tuan Guru Tuan Husin, seorang ulama besar daripada Kedah, keturunan Indonesia, Al-Banjari, orang Banjar, yang mengarang beberapa kitab. Dia mati tinggal beberapa kitab. Salah satu kitab dia nama Hidayatus Sibyan, kecil lah, Abu ada Rumi, ada Jawi. Yang Rumi itu mungkin dalam RM12, RM10, yang Jawi itu RM2-3. Dalam kitab itu dia senaraikan syarat takbiratul ihram, 21 syarat. Kita nak baca Allahu Akbar, kena penuhi 21 syarat. Kalau salah satu tak cukup ataupun terlari, kemungkinan takbir kita tidak sah, Fatihah semayang kita tidak sah. Kita baca Fatihah, ada syarat Fatihah. Kita baca, kita rokok, ada syarat rokok. Sampai last sekali syarat salam. Di antara syarat salam itu ialah membaca alif lam. Barang siapa yang tak baca alif lam, salamnya tidak sah. Bila salam tidak sah, semayang tidak sah. Maka ketika kita nak bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu betul. Yang tak betul, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, as tak bunyi, dia salam terus ya. Kalau kita baca Yasin, memang tak ada alif lam. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun, itu bukan alif lam, betul. Tapi salam dalam sembahyang jangan kita Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dia kena as, alif sin kalau tulis Jawi, kalau tulis Rumi ASS kena ada. As-salah kena bunyi as. Tak bunyi as, bunyi salam saja, tak cukup huruf, tak cukup alif lam. Bila tak cukup alif lam, salam tu tak lengkap, salam tu tak betul, maka salam tu tak sah. Bila salam tak sah, sembahyang tidak sah. Jadi yang betul Assalamualaikum warahmatullah, tak betul Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bukan dekat Tok Imam Surau, kadang-kadang Tok Imam Masjid pada buat lagu tu, habis makmum. Buka dalam Minhajul Talibin pun sama, syarah Minhaj pun sama, kata salam kena sebut alif lam ketika bagi salam. Kita duduk biasa kot luar lagu tu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tu kira banyak huruf lah tu. Ada orang pendek lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum jadi 3 patah. Assalamualaikum, hak kawan tu pula Waalaikumsalam, bunyi macam Mihailam. Hang kerat, aku kerat sekerat. Assalamualaikum, apa? Waalaikumsalam, 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 dia kerat habis. Tu kita sembang kot luar. Main tang semayang pun dia kerat juga, dia tak sebut alif lam. Dia kata Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, tidak sah. Jadi kalau nak rojok, tengok Hidayatus Sibyan. Dia yang kata mesti menyebut salam itu dengan bermula dengan alif lam, bukan dibuang alif lam itu. Kalau buang alif lam tak cukup huruf. Itu satu contoh. Contoh kedua, sujud. Apabila kita sujud, hendaklah perut jari ini kena di lantai, perut jari kaki. Jadi jari kaki kita, kalau kita kemak kaki kita kanan dan kiri, masa kita sujud, perut dia kita kena lipat.
bagi kena perut jari, ujung jari tak mau, tak ujung tu tak mau. Oh, jari saya kiat dah ustaz, sakit, tak boleh lipat dah. Dulu masa saya muda ustaz tak apa lah, saya cucu 15 dah ustaz, berapa abang kiat dah kaki. Ulama kata dalam kitab Syekh Hasyiah Abu Jarimi ala Manhajut Tullab, Hasyiah Abu Jarimi ala Fathul Wahhab, sekurang-kurang perut jari itu adalah satu jari, maksud ibu jari. Kiat tak boleh dah, ibu jari tu boleh kena perut dah, perut jari. Paling baik 5 kanan 5 kiri, tak boleh 5 kanan 5 kiri, 3 kanan 3 kiri, tak boleh 3, 1 kanan 1 kiri, satu tu iaitu ibu jari. Bagi lipat boleh kena juga, jangan sampai hujung saja kena, tak seluruh kaki kita. Ni sejadah, ni kaki kita letak boleh kena hujung, tak mau. Kerana syarat sah sujud hendaklah mengenakan butunu asabi'ar rijlain, perut jari kaki ke lantai. Bila kata perut mesti lipat, baru kena perut, kena 5, tak boleh 5 kiat lah, 3, tak boleh 3, paling kurang ibu jari. Kalau 5 tak kena sekadar tak ujung sujud, dia tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Masa sujud kaki tak betul itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Hak lagi special lagi masa dia sujud, kaki dia dua-dua atas angin, dia relax tau. Dia antara sujud pula, sujud lagi dia angkat dua-dua. Tu bukan tekan 4 mazhab, 14 mazhab kata tak sah. Jadi masa kita sujud, kita baca kitab mazhab Syafi'i, dia kata perut jari, bukan hujung kaki. Atraful qadamain tak, asabi' rijlain, jari-jari kaki. Tu contoh-contoh yang kadang-kadang kita lihat orang duduk dalam semayang, orang buat lagu tu. Bukti dia kita duduk belakang kali masa semayang Jumaat, orang semayang ba'diyah Jumaat, kita tengok orang, atau mau qabliyah Jumaat, kita tengok ada orang buat lagu tu. Jadi benda-benda tu benda yang kadang-kadang berlaku tanpa kita sedari. Ambil wudu, basuh tangan sampai siku tak kena, dia berhenti sebelum tu. Nak kata budak ni baru kecil, baru umur 5 tahun 7 tahun baru masuk tadika kuliah 1, tak apa, pasal dia baru 7 tahun. Ni hak 70 tahun yang ada masalah. Tok Wan dengan cucu ambil semayang sama, basuh tangan sampai siku, tak sampai siku pun. Dalam kitab kata tangan sehingga siku. Quran kata wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sehingga siku. Sehingga tu ada 2 makna. Sehingga dengan hati sampai tentu berhenti, sehingga dengan hati sampai itu lajak. Macam mana contoh dia? Contoh dia, orang kata saya hari Sabtu saya pi ke Ma'had Nurul Hidayah. Dua-dua orang duduk sembang kedai kopi. Orang lelaki, dua-dua orang sembang kedai kopi, sembang di Pekan Guang. Sembang bila? Esok hari Ahad. Kemarin hampir mana tak nampak pun. Seorang tu kata kemarin saya pi Ma'had Nurul Hidayah, lepas tu saya balik. Seorang tu kata saya pun pi juga, lepas tu saya balik, tapi sebab tak jumpa hang pun. Kawan pertama kata saya pi, saya masuk dalam surau dengan kuliah, habis kuliah baru saya balik. Hak kedua kata saya pi hantar bini saya hantar pegang, bini saya balik, saya pergi pula, saya pergi hantar pegang, saya pergi belikan. Saya pergi bini saya balik, janji dengan dia hantar WhatsApp kat saya pun pergi ambil dia tanpa pagang. Dua-dua pi, tapi hak seorang pi dekat pagang, hak seorang pi sampai masuk majlis ilmu. Jadi tampi tu pi, tapi pi 2 jenis. Basuh tangan sampai siku gitu lah. Basuh tangan sampai siku, sampai sebelum siku dia berhenti, baru sampai tampi tu pagang, ataupun sampai tang halaman masjid, halaman surau, dia belah balik, dia tak langkah kaki masuk dalam pintu. Seorang lagi dia masuk menjadi hak tu sekali dengan siku-siku sekali. Tafsiran mazhab Syafi'i hak kedua tu, maksudnya tangan sampai siku bukan berarti siku tak termasuk. Pi Ma'had bukan tak masuk dalam rumah, dalam bangunan, dekat halaman ataupun dekat pagar. Sebab saya dia main bukan nak mengaji, dia main hantar bini dia mengaji, balik bini dia bersyarah kat dia. Dua-dua main, tapi hak seorang sehingga dengan hati masuk dalam bangunan,
hak seorang ini sehingga dengan hati hanya di halaman, maka tangan sampai siku dua tafsiran. Tafsiran pertama, tangan sampai siku sebelum siku dah berhenti, itu salah menurut mazhab Syafi'i. Tangan sampai siku serta siku, itu betul. Maka kita basuh tangan sampai siku kena sampai ke lengan, jangan sampai siku saja. Siku tak kena, tak sah wudu, semayang tak sah. Di dalam Sahih Bukhari ada satu hadis, 3 orang hadir ke majlis Nabi SAW. Hak seorang mai duduk depan mengaji, hak seorang dia duduk belakang sekali, hak seorang dia lalu saja dia kona balik terus. Ada macam apa ni mengaji, aku tak boleh tunggu lari terus. Quran kata apa? Quran kata farrat min qaswarah, ada orang lari daripada tazkirah seperti mana larinya dirinya daripada singa. Inna anit tazkirah, dalam Quran kata tazkirah, tak mau kepada tazkirah seperti larinya kita daripada singa. Kita jalan-jalan dengar bunyi suara singa, kita pecut tak cukup tanah. Pasal apa? Saya tunggu dia makan kita mati. Ada orang Quran kata dia lari daripada majlis ilmu seperti mana larinya seseorang daripada singa. Tu imam baru bagi salam, lepas baca doa, lepas kuliah subuh, duduk atas kerusi nak bagi kuliah subuh, dia lari menyerit. Dia kata tak boleh dengar ke kuliah subuh ni. Lagi dia kata kat kita, bukan dia nak kata kat pokok darian, kat pokok petai tak. Tazkirah kita kata kat orang, bukan kata kat pokok. Kata kat pokok kita lega duk. Ni dia tak tazkirah lagi kena kita. Aku tak boleh dengar tazkirah. Bunyi nak ada tazkirah aku tak mau dengar. Ada orang bulan puasa saya dengar tazkirah, kali tak mau. Hari Jumaat dia kata tu imam baca khutbah puluh-puluh tahun aku tak nak dengar, lena apa mula sampai habis, tambah nak dengar kuliah maghrib, kuliah subuh lagi aku tak mau. Ada orang menganggap tazkirah ni serupa singa. Singa kalau kita jumpa kena cabut. Majlis ilmu, majlis tazkirah kalau kita jumpa kena lari. Karaoke tak apa, ada karaoke kopi, ada tazkirah Maulid Rasul aku tak mau. Jadi dalam hadis Bukhari menyatakan 3 orang yang hadir ke majlis Nabi SAW, seorang duduk depan, seorang tak mau, nak duduk belakang sekali, seorang lari terus. Maka Nabi SAW ada 3 orang itu diberikan 3 perkara. Yang pertama amal awal, adapun orang pertama fa'awa ilallah fa'awallah fa'awahullah, dia mendekatkan dirinya mencari rahmat Allah Ta'ala, lalu Allah bagi rahmat, bagi perlindungan kepada dia. Aku mengaji lagu mana tak boleh, pakut duduklah majlis ilmu supaya majlis ilmu dapat rahmat, aku dapat. Maka dia cari rahmat itu, Allah bagi kepada dia. Hak seorang fastahya minallah, malu kepada Allah, lalu Allah malu kepada dia. Malu kepada Allah, aku malu nak duduk dalam majlis ilmu, aku duduk jauh-jauh dengar junjung telinga tak apa, aku tak mau masuk dekat. Dia malu nak mereka, malu ke orang. Allah malu ke dia. Maksud Allah bagi juga tapi tak macam alhamdulillah. Hak ketiga fa'arada anillah fa'aradallahu anhu, dia berpaling daripada Allah, maka Allah berpaling daripada dia. Dia tengok majlis zikir, dia tengok majlis ilmu, dia kata aku tak boleh lintas, tak boleh singgah tuan-tuan tu, aku tak mau langsung majlis lagu tu. Allah Ta'ala kata hang tak mau, aku tak mau bagi langsung kan. Majlis ilmu ni majlis dapat rahmat, dapat pahala, dapat ketenangan jiwa, dapat bahagia. Hang tak mau ketenangan jiwa yang boleh dapat. Kita kalau pergi mengaji dengan ikhlas, kita dapat tenang. Bukti tenang sekali, ustaz lambat lagi berhenti, kita lena awal, tenang dan menyengguh. Ada orang tak boleh lena di rumah, main majlis ilmu, buka-buka kitab lena terus. Kita nak marah dengan dia pun tak boleh. Kita kata jangan lena. Dia kata aku tak main mengaji, aku main mengaji betul dah. Hang marah aku lena, aku tak main terus. Jadi majlis ilmu dalam hadis Muslim kata majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Hadis kata orang yang pergi majlis zikir, pergi majlis ilmu, mengaji ayat Quran, dinaungi oleh para malaikat rahmat. Kita duduk dengan dalam majlis yang ada malaikat rahmat, yang kita tak nampak malaikat itu, Allah Ta'ala hantar bersama dengan kita. Wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah curahkan kasih sayangnya kat kita. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah masukkan ketenangan jiwa dalam hati kita.
wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala sebut nama kita, memuji nama kita di sisi para malaikat. Jadi tiap-tiap kali kita pergi mengaji, kita dapat yang banyak. Ada hadis lagi kata, siapa pergi mengaji dalam masjid, balik rumah membawa pahala haji dan umrah. Pahala haji kita dapat dengan dua syarat. Syarat pertama mengaji, syarat kedua masjid. Seseorang yang pergi mengaji dalam masjid, Allah Ta'ala bagi pahala haji. Mengajak pun sama. Man ghada ilal masjidi liyata'allama khairan aw liya'allimahu kana lahu ka'ajri hajin tamman hajjatuh atau kama qala. Sesiapa yang pergi masjid dengan tujuan mengaji atau mengajak, nescaya Allah bagi kepada pahala haji. Nak pergi haji lah ni 20,000, 18,000. Kalau pergi kali kedua 18,000, 10,000. Kita hanya modal RM2.5 pun minyak motor. Rumah tepi-tepi ni jalan kaki ya, duit tak kena. Habis mengaji orang jamu pula. Hari ni jamu apa pula tu? Boleh makan peri pula tu. Hari ni apa? Bihun ke apa? Hari ni makan mi cendol pula tu. Cendol 2 belang. Belah ni sebelang, belah ni sebelang. Boleh makan pula. Allah bagi pahala haji yang sempurna. Jadi orang nak pergi haji tak boleh lah ni corona. Duduk di rumah hari-hari boleh dapat pahala haji. Macam mana pahala haji? Barang siapa semayang subuh, lepas semayang subuh dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia semayang 2 rakaat, dapat pahala haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Hadis Imam Tirmizi. Hadis payah nak cari orang buat. Boleh makin semayang subuh betul dah. Nak duduk berzikir sampai terbit matahari bukan masa dia. Tengok WhatsApp sampai terbit matahari boleh. Pas semayang subuh buka WhatsApp sampai pukul 10 je pak. Tapi nak duduk berzikir sampai terbit matahari, nak semayang 2 rakaat susah. Semayang 2 rakaat semayang sunat isyraq atau semayang sunat duha. Siapa berzikir lepas subuh sampai terbit matahari, kemudian dia semayang 2 rakaat, Allah bagi pahala haji. Tiap-tiap pagi boleh dapat, tapi bukan semua orang, kerana susah tu berjam-jam. Tapi hak mudah, hak kita buatlah. Pergi ke masjid mengaji. 2 benda, 2 syarat. Syarat pertama masjid, bukan market. Syarat kedua mengaji atau mengajak. Allah bagi pahala haji. Banyaknya fadilat. Macam tu kita sebut minggu lepas, nak sembahyang sunat 2 rakaat, 20 rakaat, 100 rakaat, 1000 rakaat, kita tak mampu. Orang dulu pernah sembahyang sehari 1000 rakaat. Mereka Allah bagi kelazatan sembahyang. Sebab itu lepas 2 rakaat lepas tambah 2 rakaat, lepas tambah 2 rakaat lepas tambah 2 rakaat. Ada yang 400 rakaat, 600 rakaat, 1000 rakaat. Ada yang sembahyang subuh dengan wuduk insya. Tu hanya cerita yang dianggap cerita dongeng kalau cerita zaman lah. Muhung ada sembahyang subuh dengan wuduk insya. Aku maghrib sampai insya 4 kali kentut. Bicara kita sembahyang insya kena ambil ayat sembahyang lain. Pasal kentut sebelum insya. Dia boleh sembahyang subuh dengan wuduk insya. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyenaraikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, senarai alim ulama ahli ibadah, nama-nama mereka yang melakukan sembahyang subuh dengan menggunakan wuduk ketika sembahyang isya. Berarti sepanjang malam tak tidur buat ibadat. Yang tu kalau cerita kat lah, dia pakai cerita muhung. Baik dengar cerita sang kancing dengan kura-kura tak apa, dia dengar cerita muhung. Orang dulu khatam Quran sehari semalam 8 kali, 4 kali siang, 4 kali malam. Aku 14 tahun tak nak khatam. Dia kukuk orang kita. Imam Syafi'i khatam Quran sehari sekali, bulan tak puasa. Bulan puasa sehari 2 kali, sebulan 60 kali khatam. Kita kata 60 kali khatam. Aku 60 tahun tak pernah khatam pun. Dia kukuk orang kita. Jadi ada orang dulu semayang banyak. Pasal apa? Mereka rasa seronok semayang. Lepas 2 rakaat tambah 2 rakaat. Macam kita lah ni, tak semayang banyak pasal kita semayang tak syok. Kita lah ni makan banyak pasal makan syok. Makan sedap seminggan tambah seminggan. Cucuk borak, cucuk kodok, lepas sebiji. Lepas sebiji. Pergi kedai sembang kawan, sembang isu macam-macam, isu politik lah, isu apa, sambil makan. Sambil makan. Lah kali main nak bayar tu ke kedai tanya, makan apa saya? Makan cucuk badak. Badak tak ada pun, cucuk yang ada. Apa biji makan? Kita fikir, terlupa. Aku makan ni 5 ke 6, tahu 5 ke 6. Dua kali sembang. Lepas tu ijtihad ni bayar 4 sudah. Tak
yang cucuk badak dia telan 6 biji bayar 4 biji. Pasal celaru, telajak banyak makan. Pasal apa kita boleh makan 5-6 biji? Pasal sedap. Habis biji sebiji, habis biji sebiji. Minum ayam sedap, tambah lagi segelas. Makan nasi sedap, tambah kakak satu periuk, sekerap periuk. Pasal apa sedap? Orang yang sedap minum tambah minuman, orang yang sedap makan tambah makanan. Orang yang sedap berpakaian tambah pakaian lebih mahal. Orang sedap naik kereta beli kereta lagi mahal. Orang sedap duduk di rumah elok buat rumah lagi sakan. Orang dulu sedap dalam semayang 100, 200 rakaat, 1000 rakaat. Sedap dalam baca Quran, sekali khatam, 2 kali khatam. Depa dapat kelazatan dalam beribadat. Depa dapat kelazatan semayang malam, kita dapat kelazatan tidur malam. Tu yang kita makin dapat. Kita makin saya tak memang tajuk langsung kerana kita tak dapat kelazatan itu. Jadi ibadat dia ada kelazatan dia, orang dulu dapat. Kita lah ni tak dapat yang tu. Kelazatan kita sekarang ni melihat handphone. Orang suruh Quran suruh baca satu ayat kita berhenti. Orang suruh handphone 24 jam boleh. Kelazatan kita menonton TV, kelazatan kita sembang kedai kopi. Kelazatan kita lah ni berbeza dengan orang dulu. Namun oleh kerana kita tak boleh sembahyang sunat, sembang senang nak buat payah, maka antara amalan yang lebih pada sembahyang sunat ialah menuntut ilmu. Wala an taqdwa fatata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalliya 100 raka'ah. Kamu keluar pada rumah kamu, Nabi SAW sabda kepada Abu Zar, ya Abu Zar, kamu keluar pada rumah kamu belajar satu ayat Quran lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Itu satu tawaran. Tawaran yang kedua disambung lagi, wala an taqdwa fatata'allama baban min al-ilmi umila bihi am lam yu'mal bihi khairul laka min an tusalli 1000 raka'ah. Kamu keluar daripada rumah kamu belajar satu bab ilmu pengetahuan, sama ada telah diamalkan atau belum diamalkan, lebih baik daripada kamu sembahyang 1000 rakaat. Kita mengaji bab tayamum sampai hadis, tak pernah tayamum semua hidup. Kalau orang debu pun kita cabut. Apa? Tak erti tayamum. Tapi kita mengaji satu bab habis, belum diamalkan, kita dapat lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Maka fadilat mengaji ni besar. Nak harap sembahyang 1 rakaat, tunggu bulan puasa. Kalau hidup tahun depan 10 malam belum tentu dapat. Kalau tu imam sembahyang 20, kita sembahyang 8. Tu imam 20 rakaat, kita 8. Tu imam malam kedua 40 rakaat, kita baru 16. Tu imam malam ketiga 60 rakaat, kita baru 24. Jadi nak boleh 100 rakaat dekat setengah Ramadan, tiba-tiba kita pergi mengaji, Allah Ta'ala bagi 100 rakaat dengan belajar Al-Quran, maka fadilat mengaji begitu besar. Baik, kita patah balik kepada perbincangan kita tentang bismillah. Bismillah dalam mazhab Syafi'i ada ketika wajib, ada ketika sunat, ada ketika haram, ada ketika makruh, ada ketika harus. Kita pilih hak wajib dulu bagi ingat. Yang wajib baca iaitu dalam Fatihah. Sesiapa yang baca Fatihah, dia wajib baca bismillah. Tak kira semayang deras, semayang pelan. Kalau tak baca bismillah, maka semayangnya tidak sah. Sunat banyak, ketika nak minum, ketika nak makan, ketika nak keluar rumah, ketika nak masuk rumah, ketika nak masuk tandas. Banyak tempat-tempat disunatkan baca bismillah. Kita akan baca senarai itu pada masa akan datang. Lebih pada 30 tempat yang lebih digalakkan bismillah. Walaupun bismillah ni boleh pada bila-bila masa. Baik, ketika haram, nak melakukan perkara haram, keluar pada masjid nak curi kasut orang, bismillahirrahmanirrahim, kasut apa aku nak curi, tiga nombor ekor supaya cepat kena, bismillahirrahmanirrahim, muak ibu nombor kereta kita, tiga nombor ekor aku dah haram, baca bismillah 2 kali haram. Jadi jangan sampai kita salah guna bismillah. Nak buat benda haram tak boleh baca bismillah, buat benda wajib kena baca Fatihah, wajib baca bismillah. Jadi bismillah ini dengan nama Allah. Dengan ni biasanya duduk tengah. Kita mengaji dalam bahasa Malaysia, perkataan dengan kena duduk tengah. Saya pergi ke Gua Cempedak dengan kawan saya. Mana boleh mula-mula dengan kawan saya tu, dengan duduk awal tak betul. Tiba-tiba bismillah dengan duduk awal, berarti dia memang asalnya tengah. Lepas tu hak awal dia apa? Hak awal dia menurut jenis perbuatan yang kita lakukan. Kalau saya nak makan, saya baca bismillahirrahmanirrahim, mana perkataan sebelum tu saya makan dengan nama Allah. Kalau saya nak minum, saya baca bismillah, saya minum dengan nama Allah. Kalau saya nak tulis, saya baca bismillah, saya menulis dengan nama Allah.
Kalau saya baca bismillah, saya membaca dengan nama Allah, maka perkataan itu menurut perbuatan yang kita lakukan. Kenapa kena ada di tengah? Karena Quran kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca olehmu dengan nama Allah. Dengan nama Allah sambung dengan Iqra, sambung dengan perbuatan. Oleh kerana tidak disebut sebelum itu, ulama kata perkataan sebelum itu menurut apa yang kita lakukan. Kita nak naik pokok, kita baca bismillah, dengan aku naik pokok dengan nama Allah. Kita nak terjun pokok, kita baca bismillah, aku terjun dengan nama Allah. Jadi tengok perbuatan itu, mana berjuta perkataan sebelum itu menurut perbuatan kita. Kerana dengan biasanya duduk tengah, dia tak boleh duduk awal. Dia biasa duduk di tengah, dia tak boleh duduk awal. Tiba-tiba duduk awal, berarti ada benda lain sebelum dia. Sama ada sebelum atau selepas. Selepas dia apa? Kalau kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, saya minum dengan bismillah, ataupun bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, saya minum. Minumnya saya. Hak selepas tu daripada mana? Daripada ayat dalam ayat Nabi Nuh alaihissalam ketika naik kapal. Nabi Nuh baca bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafur. Bismillah majreha, dengan nama Allah mengalirnya, belayarnya kapal ini. Jadi ulama kata bismillah itu sebenarnya perkataan yang sering kita guna, maka kita letak menurut perbuatan kita. Kenapa kita baca bismillah? Yang pertama ikut Quran. Quran suruh baca bismillah. Yang kedua ikut hadis. Hadis kata kullu amrin dzibalin la yubda fi bil basmalah bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar wa huwa aqta' wa huwa ajzam. Siapa memulakan perkara yang dianggap penting tak mula dengan bismillah, dia melakukan perkara yang terputus, yakni kurang berkat. Putus daripada rahmat, ini kurang berkat. Siapa tak baca makan, tak baca bismillah, kurang berkat. Siapa minum tak baca bismillah, kurang berkat. Jadi nak dapat banyak keberkatan, banyak kebaikan, kita mula dengan bismillah ketika makan, ketika minum dan sebagainya. Baik, kita mula dengan bismillah untuk menambah berkat. Bismillah ni kenapa hanya Ar-Rahmanir Rahim? Apa hikmahnya? Sedangkan nama Allah banyak. Bismillahil Mutakabbir, Bismillahil Muntaqim, Bismillahil Qahhar, Bismillahil Jabbar. Banyak nama Allah, 99 kita hafal. Lain pada tu pun ada. Tapi kenapa yang selalu disebut Ar-Rahmanir Rahim, yang selalu ditonjolkan oleh Allah Ta'ala Ar-Rahmanir Rahim? Hikmahnya kata ulama, kerana Allah Ta'ala nak tawarkan sifat kelembutannya lebih kat kita. Kita kadang cengeng, kadang lemah lembut, tapi kena lemah lembut lebih Allah Ta'ala kepada hamba. Wa rahmati wasi'at kulli syai', rahmat aku mengatasi meliputi segala sesuatu. Wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmat aku mengatasi kemurkaan aku. Sifat Allah banyak, selalu yang ditunjukkan ialah pemurah penyayang, pemurah penyayang, pemurah penyayang, supaya kita rajin sebut pemurah penyayang, dan berkat kita sebut, kita dapat kemurahan dan kasih sayang itu. Dan bila kita baca 30 juzuk Quran, semua surah tulis bismillah, satu surah tak tulis bismillah, iaitu suratul Taubah ataupun suratul Bara'ah. Awal-awal tak boleh baca bismillah. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. Tengah ada kata boleh, ada kata tak boleh juga. Jadi selisih antara Imam Ibn Hajar Al-Haytami dengan Al-Imam Ar-Ramli di dalam menentukan hukum baca bismillah di awal Bara'ah. Satu kata haram, satu kata makruh. Maka sebelum surah Al-Bara'ah ataupun surah Taubah, kita tak digalakkan baca bismillah. Terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus baca ayat itu sendiri. Kenapa tak disunatkan baca? Kerana ayat ini turun ketika perang. Perang tak boleh kesian ke musuh. Rahman Rahim ini kesian. Maka hikmahnya ketika berperang dengan orang kafir, dalam peperangan dengan tentera musyrikin, tak boleh kesian kepada mereka. Maka rahmat dengan rahmah itu tak perlu wujud terhadap musuh yang menentang Allah dan Rasul. Lalu daripada kisah itu, ulama sebut ada ketika kita tak boleh baik kepada orang-orang yang memerangi ajaran Allah Ta'ala. Kita baik kepada orang yang baik, kita perlu melahirkan kita tak baik kepada orang yang buat jahat dari kita. Seperti musyrikin yang nak menghancurkan agama Allah, kita tak boleh Rahman dan Rahim kepada mereka. Quran kata walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum.
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersama baginda ruhama'u bainahum, bersifat belas kasihan sesama mereka, asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, kafir yang memerangi Islam, kafir harbi. Jadi kita baca nama Nabi SAW, ada ulama buat kajian, mereka kata kalau nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah dengan nama mereka. Nabi Adam, Quran kata ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kata ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Nabi Yahya, Allah Ta'ala kata ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, ya Nuh ihbit bisalam. Nabi-nabi lain Allah panggil nama terus, lepas tu cerita apa yang Allah Ta'ala nak cerita kat mereka. Nabi Muhammad SAW Allah Ta'ala tak panggil nama. Allah Ta'ala tak pernah sebut dalam Quran ya Muhammad, ya Ahmad. Yang Allah Ta'ala sebut ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, panggil dalam bentuk gelaran yang mulia. Wahai Muhammad tak pernah jumpa. Yang ada wahai seorang rasul, wahai seorang nabi, wahai seorang yang berselimut. Tapi nabi lain panggil nama tu, menunjukkan Nabi SAW lebih tinggi daripada nabi yang lain. Itu satu. Kalau Allah Ta'ala sebut nama, tak sebut nama saja, tapi sambung dengan gelaran ataupun tahap ataupun kedudukan yang ada kepada baginda. Seperti ayat wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad ada sebut, tapi rasul ada sekali. Muhammadun Rasulullah walladzina, Muhammad ada sebut, Rasulullah ada sekali. Rasulan ya'ti, nabi ya'ti bi ba'dihi ismuhu Ahmad, seorang nabi yang datang setelah aku nama dia Ahmad. Ahmad nabi. Jadi Rasulullah dipanggil gelaran. Kalau sebut nama pun nama dengan sifat seorang rasul ataupun nabi. Dan bukti yang kedua, di samping banyak bukti yang lain Nabi SAW lebih tinggi daripada nabi yang lain, pada malam Isra dan Mi'raj Nabi SAW jadi itu imam, Nabi dia jadi makmum kepada seluruh para nabi yang lain, menunjuk Nabi SAW itu lebih mulia daripada nabi yang lain. Dan dalam kitab Syama'ilur Rasul SAW karangan Imam Yusuf An-Nabhani, dikatakan akal Rasulullah SAW berbanding dengan akal seluruh manusia seperti sebutir pasir dengan seluruh pasir di dunia. Seluruh manusia daripada Nabi Adam sampai kiamat serupa sebiji pasir saja kebijaksanaan mereka, tapi kebijaksanaan Nabi SAW dan kelebihan Nabi SAW seperti seluruh pasir di atas muka bumi. Tingginya Nabi SAW. Kata siapa? Kata seorang pengkaji kitab terdahulu, kalau tak silap Wahab bin Munabbih. Aku baca 71 buah kitab, aku jumpa dalam kitab-kitab itu perbandingan akal Rasulullah, kehebatan Rasulullah SAW berbanding dengan orang lain seperti sebutir pasir dengan seluruh pasir di dunia. Banyak lagi kelebihan yang Allah Ta'ala sebut. Jadi Nabi sebut dengan itu, Nabi SAW bersifat dengan tegas kepada orang kafir. Maka hikmah daripada Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita baca dalam Bismillah, supaya kita tahu bahawasanya Allah lebih menonjolkan Ar-Rahman Ar-Rahimnya berbanding sifat yang lain. Kalau kita duduk dalam ta'at atau maksiat, sudah pasti peluang amat cerah untuk mendapat kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat-tempat tu kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Masa tidak mengizinkan, kita berhenti tahun ini dulu. Sebelum kita berhenti dalam masa 45 minit, kita baca soalan ataupun kita buat tahlil ringkas. Tu imam tertinggal satu ayat dalam Fatihah rakaat pertama, bagaimana makmum di belakangnya untuk menyelesaikan perkataan tersebut? Tu dia kacau. Tu imam ni banyak projek ni. Fikir projek langkau Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim tak sebut. Langkau. Macam mana kita nak tegur? Kita baca ayat tu. Begitu imam tu tahu, dia ikut. Dia tak baca juga. Baca nak, kita kena nak mubarakah. Tu imam tak baca Fatihah. Tak baca Fatihah tak lengkap.
Soalan yang kedua, di kaki tu imam ada taik. Bagaimana makmum di belakang nak tegur? Takkan nak abang tu imam, taik tu imam. Kalau kita duduk luar semayang boleh kita abang. Kalau tengah semayang kita nak abang tak boleh. Maka kita nak mufaraqah ataupun kita cari jalan untuk tu imam tu keluar. Nak pergi tolak dia, dia tolak kita balik. Maka kita tahu tu imam semayang tidak sah, kita niat mufaraqah, hari kita abang tu imam semayang tak betul kerana ada najis. Jadi najis tu tak boleh nak selesai. Saya dulu saya mengaji dulu, saya pernah pergi tanya Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah apa mengajar Masjid Azhar. Saya pergi kat dia, saya tanya, doktor, kalaulah kita jadi imam, kita tengah semayang, kita sujud, masa kita sujud tu kita terkentut, makmum semua pakat sujud, kita nak bangkit ambil ayat semayang, nak buat macam mana makmum semua tak tahu, kita biar lepas pakai tak bangkit dah. Kita nak abang, takut orang terkejut. Dia kata macam ni, kamu pergi kat makmum belakang kamu, harakan kamu tepuk baru dia abang pegang dia. Saya terbatal wuduk, terbatal ketika sujud, kamu tolong sambung. Kalau dia faham, dia bangkit seorang-seorang dia, sekali dia berdoa, orang lain ikut dia, lepas tu dia main depan. Dia abang aku tu. Jadi ini pun begitu juga. Oleh kerana najis ada di kaki tu imam, kita nak abang, kita duduk dalam semayang, kita nak abang tak boleh, maka kita kena niat mufaraqah daripada imam. Jangan kita terus ikut tu imam, lepas semayang kita abang kata imam. Imam semayang dia perlu diulang kerana dia semayang dalam keadaan ada najis di badan dia. Wallahu a'lam. Kita baca ringkas, tadi ringkas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anzalna nabiyyan mustafa sayyidina Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'al muslimin bismillahirrahmanirrahim. Syaril al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قد أفلح من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا